Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis ilmu, dan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah berikan kita istiqamah, dan yang paling penting Allah terima ilmu kita ini supaya dijadikan bekalan yang paling besar di antara bekalan-bekalan di akhirat kelak, yang memberatkan timbangan kita, yang mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Kenapa Rasulullah telah memberikan jaminan dalam hadis yang sahihnya, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, ya, dan Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita mengharapkan kita termasuk di kalangan manusia-manusia yang Allah berikan kemudahan untuk masuk ke syurga. Kenapa? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, kerana pada hari hisab adalah hari yang menggerunkan. Kerana hisablah yang memperlambatkan seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga, di antara tempat-tempat yang memperlambatkan hisab. Oleh kerana itu kita juga diarahkan memohon kepada Allah supaya mempermudahkan hisab kita satu, ataupun Allah melepasi kita hisab seperti mana yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW, seramai 70,000 di kalangan umatnya akan masuk syurga tanpa hisab. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan kitalah orangnya di antara 70,000, atau dikatakan dalam hadis yang lain disyafaatkan pada setiap satu orang 70,000 yang lain. Ya, saya mengharapkan saya di antara orang-orang yang tersebut, dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan yang iltizam mengaji Quran dan Sunnah, terutamanya kita berada di akhir zaman ini, termasuk di kalangan orang yang diberikan pelepasan hisab, ya, dimasukkan syurga tanpa hisab. Namun begitu, kita dah tahu ada beberapa syarat yang mesti ditunaikan. Ala kulli hal, kita tidak membicarakan perkara itu, ya, secara detail. Baik, sekarang kita masuk balik pelajaran kita yang lepas, muka surat 129, yang masih lagi meninggalkan tajuk besar, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hadis yang sahih, mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya kita meninggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat, kerana ianya memberatkan hisab, menjadi berhadapan dengan hisab yang begitu sukar. Banyak. Oleh kerana itu di kalangan ulama, di antaranya kalau tidak salah saya, salah seorang imam, ya, adakah Imam Ahmad ataupun salah seorangnya, waktu dia mengiring kesakitan, ya, waktu dia nak mati, lalu ditegur oleh salah seorang kawannya, dia mengatakan, tidakkah kamu pernah berkata, ya, iritan itu, ataupun apa ya kita kata dalam bahasa Melayu kita, maksudnya waktu kita sakit, keluhan sakit kita itu pun akan dimasukkan di dalam kitab, akan dicatatkan di dalam kitab. Ya, maksudnya begitu sekali terperinci kitab itu mencatatnya. Walaupun seorang itu wala taqul lahuma uffin, berkatakan pada ibu pun tidak boleh, akan tercatat di dalam siri kabair. Ya, subhanallah. Begitu sekali teliti para ulama salaf dalam membicarakan perkara-perkara. Apatah lagi kalau kita fikirkan nak bicara macam kita bicara dalam WhatsApp kita, bicara dalam, mereka tidak akan ada. Ya, saya bila terfikir macam itu, kadang-kadang fikir juga nak left dari kawan-kawan kita yang kadang-kadang tengok ada lolak dia, maksudnya kawan-kawan sekolah rendah, sekolah menengah tu kan. Kadang-kadang ada lolak, tapi kita fikir kadang-kadang kita nak masuk sebabkan dakwah juga. Ya, bukan sebab apa, nak dakwah masuk sedikit-sedikit. Ya, mudah-mudahan ada hati-hati yang terbuka. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Jadi insya-Allah dalam bab ini kita akan sambung muka surat 129 perenggan yang teratas sekali, yang mana kedua Syekh Ahmad Al-Fashani mengulaskan maksud dari yughnil insan, iaitu sebahagian perkara yang terkait dengan keperluan hidup manusia di dunia
dan keselamatan di akhirat. Ternyata jumlahnya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Jika yang bersangkutan telah mampu membatasi aktivitinya hanya pada hal-hal yang bermanfaat saja, tentu dia akan terbebas dari keburukan yang besar. Sementara selamat dari keburukan merupakan keadaan yang baik. Dengan arti kata lain yang dimaksudkan ialah bahawa keburukan ataupun perkara-perkara yang tidak bermanfaat ini banyak di keliling kita. Tetapi kalau kita nakkan kebaikan itu, hanya yang sedikit ini dapat kita jaga sebaik-baik yang mungkin, itu di antara tanda yang besar, tanda yang baik untuk diri kita. Apatah lagi jika seseorang itu Allah selamatkan dari perbuatan perkara maksiat. Subhanallah, itu merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan, kerana kita tidak jangka, tidak sangka misalnya apa yang berlaku sekarang. Kita tengok apa yang berlaku sekarang, seperti yang berlaku coronavirus, dia menghalangkan banyak aktiviti-aktiviti luar yang mana yang boleh menyebabkan terjebak dalam dosa-dosa yang banyak. Tidak dinafikan. Itu di antara perkara yang kita nampak, selain daripada musibah ataupun ujian, Allah berikan hikmah yang terkandung. Terkandung. Berapa ramai orang yang terpaksa menahan diri daripada melakukan maksiat. Berapa ramai orang yang terpaksa menahankan diri daripada perkara-perkara yang tak sihat. Alhamdulillah. Jika ianya berlaku, kita katakan Alhamdulillah. Di samping itu, orang mukmin memang kita akan berhadapan dengan perkara-perkara begini, kita sambut dengan kebaikan, tidak dinafikan. Maksud kebaikan, bagi sebagai seorang Muslim, apa yang Allah beri semuanya baik. Seperti mana yang disebutkan di dalam hadis. Tidak ada yang tak baik, semuanya baik. Jika ditimpakan musibah, dia bersabar. Dan itulah baik, dia redha, itulah baik baginya. Dan jika diberikan nikmat, maka dia bersyukur dan dia redha, maka itu pun terbaik baginya. Kedua-duanya adalah baik bagi orang yang beriman. Oleh kerana itu, husnuzan didahulukan di dalam bab ini, husnuzan kepada Tuhan kita. Allah nak berikan kebaikan, cuma kita je yang tak tahu kadang-kadang. Baik. Ketiga, Ibnu Abdul Bar mengatakan sabda Nabi SAW merupakan ungkapan singkat namun penuh hikmah, meskipun dikasihkan diksinya sedikit tetapi syarat maknanya. Yang kita telah terangkan bahawa kalimah yang Rasulullah SAW sebut selalunya pendek tetapi mengandungi makna-makna yang banyak. Kalimah yang pendek mengandungi makna-makna yang mendalam dan luas. Itu kebiasaan Allah berikan kelebihan kepada Rasulullah SAW, mampu berbicara yang sedikit tetapi maknanya difaham dengan banyak sekali. Baik. Kemudian keempat, Ibnu Salah mengatakan menurut Abu Zaid, tokoh mazhab Maliki di zamannya, seluruh adab terkumpul dalam 4 hadis. Seluruh akhlak kita ini terkumpul dalam 4 hadis. Apakah hadis tersebut? Baik, kita lihat. Jadi sebenarnya akhlak ini amat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, akhlak kita ini ada beberapa peringkat yang kita dah bahaskan beberapa perkara pada pelajaran yang lepas, di mana akhlak kita dengan Allah itu kemuncak akhlak yang amat penting, yang memastikan kita tidak syirik, tidak melakukan khurafat, tidak melakukan bid'ah. Kemudian akhlak kita dengan manusia. Manusia yang pertama sekali sudah tentu Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian diikuti dengan para tabi'in kurun yang terbaik ini. Kemudian diikuti dengan mak bapak kita. Diikuti dengan barulah kaum yang dikatakan orang yang rapat dan berterus dan terutamanya pemimpin pemerintah. Kita ada adab dan akhlak. Memang kena ada adab dan akhlak sebagai seorang yang beriman, kerana itu kecantikan Islam itu terserlah apabila dilakukan di hadapan khalayak ramai. Kerana masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, masyarakat melihat kepada akhlak. Kalau ustaz tu lo'lak lah, maksudnya lo'lak bahasa-bahasa yang tidak dijaga, orang akan mempertikai apa ustaz ni. Begitu juga kalau ustaz tu seorang ahli agama lah, senang cerita, buat perkara yang bercanggah, orang tidak akan mengiktirafnya. Bagi orang yang cerdik, tidak akan mengiktirafnya. Bagi mereka yang tidak taksub kepada seorang, dia tidak akan mengiktirafnya. Kecuali orang yang taksub, itu orang tak pakai baju, pakai kopiah, pakai kain aja, macam orang gila pun dikatakan wali. Itu jenis yang taksub. Orang yang tok guru yang na'udzubillah min zalik, kita tengok memang tak layak lah
untuk dipegang sebagai katakan ahli agama, diangkat menjadi wali. Ini di antara, maaf kata, orang yang dirosakkan minda cara berfikir disebabkan ya taksub mereka kepada kefahaman-kefahaman wali mereka yang salah. Ya, pasal saya teringat waktu saya bekerja di Madinah satu ketika dahulu, ya, saya berjumpa dengan kawan saya dah lama, ya, tak sangkalah Allah bagi petunjuklah itu yang senang. Ya, sembang-sembang, kamu nak ke mana ni? Saya nak pergi ke Masjid Nabawi tu. Entah kena tahu, dia kata. Di tepi-tepi tu kadang-kadang kita nampak orang tu minta sedekah, ya, mereka tu wali. Ya, nampak cacat-cacat, mereka tu wali. Ya. Dan kalau kita pergi ke Mekah kadang-kadang waktu tawaf tu, dia kata tawaf tu nampak seorang tu lain daripada yang lain yang tawaf. Ya, dia laju, itu wali kutub. Subhanallah kan. Tuan-tuan dan puan-puan, itu kerosakan minda umat Islam disebabkan pemahaman wali Allah yang disebutkan hakikat wali di sisi Ar-Rahman itu lain sama sekali. Ya, macam saya katakan bahawa saya pernah dulu sebelum memahami agama dalam usia remaja pergi ambil tarikat, dan di sana saya memahami banyak benda-benda. Alhamdulillah Allah bagikan mungkin saya budak akademik satu ketika dahulu tidak datang di atas dasar taksub, di atas dasar mencari kebenaran, dan kita menyaksikan. Ya, kalau tidak kita akan rosak. Kalau kita di atas dasar taksub, kita akan rosak. Agama kita mengikut tok guru kita, sedangkan bukan agama ini mengikut tok guru kita. Agama ini mengikut agama, mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Baik. Jadi di sini kita melihat akhlak di antara perkara yang penting, ya. Kalau kita letakkan prinsip Islam sebagai seorang Islam tu, sebagai seorang manusia, dia ada 4 kategori yang amat penting untuk melihat kedudukan dia. Pertama, ya, apa dia? Akidah dia. Bagaimana kedudukan akidah dia? Semua orang mesti, walaupun siapa, walaupun dia kata tak ada, saya bukan orang yang ahli agama, maksudnya saya bukan ada agama, tidak percaya kepada Tuhan, etis, ya, mereka itulah agama mereka, ya, etis itulah kefahaman akidah mereka, ya. Jadi akidah mereka anuti ni amat penting untuk memastikan kedudukan manusia itu. Jika akidah mereka ahli sunnah wal jamaah mengikut cara Rasulullah SAW, maka itu yang terbaik, tidak dinafikan. Ada pun yang mengambil sifat 20 ke sifat 13 ke Maturidiyah ke Asy'ariyah ke Jabariyah ke Qadariyah ke Qulabiyah ke, dan berbagai-bagai fahaman Syiah, Khawarij, itu semua manhaj mereka, akidah mereka lari dah. Kenapa? Usul akidah ini amat penting, kerana usul akidah ini yang akan menentukan 3 lagi yang di belakang. Apa dia yang belakang tu? Okey, tak apa. Yang paling penting akidah mesti clear. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul hari akhirat, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang Allah larangkan. Kalau dia buat perkara itu maksiat dia dengan Allah, maka dia salah. Jangan kita taksub pula. Ya, dia tu ikut Al-Quran dan Sunnah, ya, ikut Al-Quran dan Sunnah pun kadang-kadang manusia, nanti kita akan sampai hadis yang mana manusia ni pun tersilap. Okey? Baik. Begitu juga yang kedua, yang pertama tadi akidah mesti ada pada tiap-tiap manusia. Dan yang paling penting, akidah yang sebenar mesti mengikut cara Rasulullah. Tauhid yang sebenar mengikut cara Rasulullah. Okey, ada juga bertanya, Ustaz, apa beza akidah dengan tauhid? Akidah dengan tauhid ni, tauhid sebenarnya ialah mengesakan Allah. Akidah ni rangkuman dia lebih luas, termasuk tauhid dalam akidah. Tauhid mengesakan Allah, ya, secara mana yang ditetapkan oleh syarak. Okey, jadi akidah tauhid termasuk juzuk daripada akidah. Akidah seperti sifat pula. Akidah seperti rukun iman yang 6 perkara. Itu akidah. Ya, termasuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat dan qada dan qadar. Okey? Jadi 6 perkara itu memang usul kepada iman. Namun begitu ada beberapa perkara lagi dikaitkan dengan iman. Ya, ala kulli hal itu memerlukan pembelajaran yang khusus. Namun di sini kita terangkan bahawa okey, iman, akidah itu menyeluruh. Tauhid hanya khusus untuk memperbahaskan pengabdian kita, mengesakan Allah dengan sebenar-benarnya. Baik. Kemudian yang kedua, selepas akidah ialah syariah. Ya, akidah syariah. Okey.
Dalam akidah ada dalilnya terlalu banyak. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, hendaklah sesungguhnya kami telah mengutuskan setiap umat itu ada rasulnya. Arahan yang diberi ialah beriman supaya beriman kepada Allah dan menjauhi taghut. Dan kedua ialah syariah. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada tiap-tiap umat telah kami jadikan syariat mereka masing-masing dan manhaj mereka masing-masing. Oleh kerana itu syariat umat Muhammad mestilah mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam ini adalah syariat yang terakhir yang menyempurnakan segala syariat yang terdahulu. Oleh kerana itu syariat kita mesti mengikut cara Rasulullah. Dia tak boleh ikut cara lain. Ya, Allah telah berfirman, "Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Tiap-tiap umat telah kami jadikan syariat masing-masing dan manhaj masing-masing. Syariat ini adalah jalan bagi kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Umat dahulu memang ada syariat mereka dan kadang-kadang bertemu bersama macam mana syariat kita. Seperti mana Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, Allah telah mewajibkan kepada kamu puasa seperti mana telah diwajibkan umat-umat terdahulu puasa. Jadi puasa adalah syariat orang dahulu dan umat Muhammad. Begitu juga dengan haji, syariat orang dahulu dan syariat umat Muhammad. Korban apa semua, itu syariat yang sama. Oleh kerana itu di antara syariat rukun Islam, ya, yang 5 perkara itu adalah syariat. Solat, puasa, zakat, haji, itu syariat. Bagaimana cara nak melakukan pengabdian kita kepada Allah, ya, syariat itu telah memberi garisan. Okey, ini syariat. Tak boleh kita buat pilihan. Maksud buat pilihan ini kita nak ambil syariat Bani Israel misalnya. Ya, di antara syariat mereka tidak boleh makan lemak binatang. Tidak boleh makan harta rampasan perang. Itu syariat mereka. Ya, tetapi syariat umat Muhammad dilapangkan semuanya. Okey. Syariat diibaratkan jalan. Jalan. Boleh nampak? Tak ada masalah, ya. Bila saya sebut jalan raya tu, kita boleh nampak dah. Itulah syariat. Ya, jalan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, syariat. Tetapi peraturan dan arahan itu dinamakan manhaj. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Manhaj ini adalah peraturan-peraturan yang mesti kita ikut dalam syariat. Kalau kita nak mengabdikan Allah, ya, taqarrub dengan Allah, ya, melalui solat, maka apa arahan-arahan yang mesti dilakukan? Jadi solat itu adalah syariat yang ditetapkan. Tapi bagaimana? Lalu Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Itu manhaj dia. Apa dia? Macam mana Rasulullah sembahyang? Pertama mesti bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ya, lepas tu dia mestilah menghadap kiblat. Dan peraturan-peraturan itu diberikan. Dia tak boleh sembahyang tak ada wuduk ataupun tak tayamum, ya, ataupun dia tidak boleh sembahyang menghadap ke mall ataupun menghadap ke mana-mana, tak boleh. Manhaj mesti ada peraturan dia. Dan dia tidak boleh sembahyang ikut sukaku lah, aku nak sembahyang apa. Tak boleh. Dia apa? Kalau waktu zuhur, mesti masuk waktu zuhur. Dia tak boleh sebelum zuhur tu nak solat zuhur. Okey? Waktu duha, solat duha. Dia tak boleh mencipta solat itu. Ya, solat akhir tahun, solat awal tahun, solat tengah tahun, solat bertahun-tahun. Ya, okey. Jadi dia mesti ikut cara Rasulullah. Solat fardu mungkin tidak ada perbahasannya kerana 5 perkara, 5 waktu. Tetapi solat sunat ni yang menjadi percaturannya kerana apa? Ditokok tambahkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Okey, bab itu panjang. Okey, puasa begitu juga peraturan dia. Ya, kena ada niat mempertahankan, menahankan diri daripada makan dan minum, ya, pada waktu subuh sampai terbenam, sewaktu sebelum terbit matahari dan terbenamnya matahari. Dan peraturan nak menjaga lagi supaya tidak mengumpat dan mencela. Okey. Begitulah seterusnya. Manhaj ini kalau kita tengok apa dia?
peraturan jalan raya. Okey, boleh nampak. Okey, syariat jalan raya. Peraturan-peraturan itu adalah manhaj. Okey, sampai simpang tiba-tiba kita nampak traffic light, itu manhaj. Ya, itu manhaj. Nampak okey belok kanan, manhaj. Okey, selekoh tajam, manhaj. Apa lagi? Okey, no parking, manhaj. Apa lagi? Jangan horn depan hospital, manhaj. Okey. Jadi kita nampak manhaj itu adalah peraturan-peraturan untuk menyampaikan kita mengabdikan diri kepada Allah. Clear kan? Okey. Jadi itu dia. Masalah akidah dah kita clear, masalah syariat kita clear, masalah manhaj pun kita clear. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, menegak negara Islam memerlukan manhaj yang betul. Dia tidak boleh ikut suka, ikut barat lah, demonstrasi. Tak boleh. Kerana ia ada manhaj kita yang tersendiri. Peraturan itu telah Rasulullah ketengahkan melalui hadis-hadis yang jelas. Sahih, apa ada adabnya. Itu pasal bila saya membaca lagi, ya, di antara fatwa-fatwa Syekh Saleh Husaimin misalnya, kita melanggar arahan kerajaan itu berdosa sebenarnya. Ya, kena bersabar. Apabila kerajaan menetapkan traffic light, misalnya dikatakan traffic light itu, ya, adalah untuk kebaikan ummah, kebaikan manusia. Dan kerajaan tetapkan. Lalu kita langgar, maka kita telah bermaksiat kepada Allah. Subhanallah, simple je. Ya, kita selamat pasal kita tak kena langgar. Tiba-tiba yang macam kita tengok klip video apa semua, dia langgar traffic light, berapa ramai yang mati, orang yang tidak bersalah itu mati. Ya, orang jalan kaki di tepi itu terkena, orang yang naik basikal terkena, dan berbagai-bagai yang menyebabkan kesilapan hanya kita langgar peraturan dan arahan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, semua perkara ada manhaj dia, ada SOP dia, ada, kata orang, peraturan-peraturan yang begitu. Yang keempat, okay, akidah, syariat, manhaj. Yang keempat, akhlak. Akhlak adalah satu perkara yang amat besar di sisi sebagai seorang Muslim. Ya, akhlak Muslim ada. Seperti mana akhlak Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu di atas akhlak yang besar. Okey. Jadi akhlak Rasulullah tak kira sama ada orang kafir, orang Islam, kita kena pelajari. Maksudnya perhubungan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, tak kira manusia yang bagaimana sekalipun, kita kena pelajari. Islam ke kafir, ya, hubungan kita dengan mereka kena pelajari. Dan juga hablum, hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, seperti binatang-binatang yang disebabkan wanita itu dimasukkan syurga, diampunkan dosanya disebabkan dia memberi hanya anjing, ya, dahaga tu je dia bagi. Dan juga perempuan itu dimasukkan neraka kerana kurungkan kucing itu sampai dia tak mati, tak mencari makan. Jadi oleh kerana itu, akhlak dengan binatang pun diambil kira. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau kamu nak sembelih binatang, maka jangan kamu asah pisau depan dia. Masya Allah, kita nak sembelih ayam. Ayam tu dah kecut perut dah. Macam kita nak merotan anak, kita ambil rotan. Pucat kawan. Ya, begitulah kedudukan akhlak kita dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dalam peperangan yang Rasulullah SAW katakan, bila peperangan tidak dibenarkan untuk memotong pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang berbuah misalnya, ataupun pokok-pokok yang tidak diperlukan potong. Nampak peraturan dia? Itu akhlak kita dengan tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan bagaimana pula akhlak kita dengan para malaikat pun ada. Ya, yang Rasulullah SAW mengingatkan supaya sentiasa bersiwak, terutamanya bagi mereka yang bertahajud di tengah malam. Kerana malaikat akan bersama kita dalam siri tahajud tersebut. Ya, agar bau busuk mulut tidak terkena, ya, menyakiti malaikat. Oleh kerana itu kita kena faham elok-elok dalam akhlak yang begini. Okey, baik. Kenapa akhlak ini dimasukkan dalam bab agama ataupun 4 prinsip ini? Berdalilkan hadis Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah bersabda, "Man ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang didatangkan kepadanya atau datang kepadanya orang yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Kenapa? Sedangkan kita tahu agama akhlak itu juzuk daripada agama.
Tetapi Rasulullah nak membezakan apa beza di antara akhlak dan agama yang dimaksudkan ini. Ya, agama secara umum yang kita tahu, tetapi bila dimasukkan dalam bab ini, agama ini termasuk orang yang bersungguh-sungguh dari sudut menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dari sudut ibadat, menjaga ibadat dia, itu termasuk dalam bab agama. Dan akhlak, kepribadian dia. Jika didatangkan kepada kamu seorang yang baik agamanya dan akhlaknya, maka kahwinkanlah. Maksudnya kalau orang tu datang meminang, ya orang tu baik agama dan akhlak, maka kahwinkan. Jangan banyak bicara. Maksudnya dia jaga solat dia, dia jaga sunnah dia. Bagi saya sebagai seorang sunnah lah. Ya. Lepas tu akhlak dia, masya-Allah, tabarakallah. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, melalui pengalaman kita, ada yang orang yang beragama tapi tak ada akhlak. Itu yang maki hamun. Kalau berceramah dia maki hamun, ngumpat, dikata, dikutuk. Itu tak ada akhlak. Ya. Ada yang pernah kita dibagi tahukan bahawa mengajar, ya, wanita atau mengajar Quran dan Sunnah, dia mengajar hadis Sahih Bukhari, ya, tinggi itu. Tapi akhlak dia dengan suami habis kosong. Okay, tak ada akhlak. Begitu juga sang suami terkenal dengan masya-Allah, ya, baik, dia terkenal dengan pandai berceramah apa semua, tapi dalam rumah habis bini dia ditamparnya, bini diugut, anak-anak apa semua, itu tak ada akhlak. Oleh kerana tu akhlak, ya, dia ada perincian dia. Jadi di sinilah kita mulakan dalam membahaskan perkara ini. Kenapa? Apabila Ibn Salah mengatakan menurut Abu Zaid, tokoh mazhab Maliki di zamannya, seluruh akhlak adab terkumpul pada 4 hadis ini. Okay? Ibn Salah ni adalah ulama besar, terutama di masyhur dalam bahagian hadis. Ya, baik, kita lihat apa yang dikatakan. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata dengan perkataan yang benar, yang baik, ataupun dia diam saja. Ya, ini di antara akhlak yang membicarakan berkaitan dengan perkataan. Kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kenapa ditekankan beriman kepada hari akhirat? Disebabkan persoalan ini adalah persoalan syurga dan neraka. Kalau jiwa kita tak sensitif dalam bab syurga dan neraka, berarti kita berhadapan dengan masalah keimanan. Okay. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik, yakni berkata perkataan yang berfaedah, ataupun baik dia diam je lah, falyasmut. Dan saya katakan dalam bab ini di antara keuntungan, kelebihan orang yang tidak banyak bercakap. Ya, Allah telah berikan kepada dia tidak banyak bercakap, maka itu di antara perkara yang baik. Kita kata dia ni diam aja, ya, macam tunggul kayu. Tak, sebenarnya ada hikmah yang terkandung. Dia memiliki, ya, akhlak yang tinggi, tidak banyak bicara, tapi dia mengumpat dalam WhatsApp tu, wallahu alam lah. Dia sudut cakap tu dia memang tak bercakap, tapi tak mengumpat dalam WhatsApp tu, na'udzubillah lah. Ya, kita harap jangan dilakukan. Baik. Yang kedua, min husni islami al-mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara petanda baik keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak menjadi tujuan hidupnya. Yakni dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kerana apa? Dia tidak menguntungkan apa-apa, bahkan dia mendatangkan, kadang-kadang mendatangkan kemudaratan pula. Maka sebaik-baiknya sebagai seorang Islam, dia tinggal perkara yang tidak mendatangkan kebaikan apa-apa. Itu di antaranya. Ya, berarti apatah lagi kalau perkara lara. Ya, nak main game ke nak tengok cerita apa semua yang tak berfaedah tu, mungkin dia akan menghilangkan perkara-perkara lara ni. Dia tinggalkan. Tak berminat. Tapi tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam usia kita ni yang dah meningkat, makin tua tu, sebenarnya dia ada kekurangan-kekurangan yang Allah telah hilangkan. Ya, macam kita ni jenis dulu seorang yang suka melepak, dah tak suka dah. Disebabkan apa? Disebabkan dah sakit, tak larat dah. Ya. Lalu kita melepak kedai kopi, minum teh tarik manis-manis, dah kena kencing manis, darah tinggi, kita dah tak melepak dah. Duduk kat rumah. Itu ada hikmah yang terkandung. Ya, hikmah yang terkandung. Baik. Kemudian yang berikutnya di antara hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ialah la taghdab, jangan marah. Ya, jangan cepat marah, jangan bawa kepada kemarahan,
dan bersabar banyak. Okey, kita melihat dalam hadis ini di antara qaul ulama ialah mengatakan bahawa seperti Ibn Rajab pada pelajaran yang lepas, dua perkara kita kena jauhkan. Pertama, jangan cepat marah. Yang kedua apa dia? Yang kedua, jangan buat orang marah. Maksudnya kita diarahkan jangan lakukan, jangan cepat marah dan jangan buat orang marah. Kita settlekan benda tu. Kalau berlaku juga kemarahan, bukan disebabkan kesalahan kita. Ini kita cipta orang cepat marah. Maksudnya kita buat sesuatu yang menyebabkan orang cepat marah. Maka salah kita. Jangan salah orang. Ya, baik. Kemudian berikutnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang itu atau tidaklah dianggap beriman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, ini di antara perkara yang agak rumit, agak sukar ya untuk dilakukan. Melainkan jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang ingin merasakan kemanisan berukhuwah bersaudara, maka dia akan menjadikan saudara dia sebagai dirinya. Membantu, dari sudut membantulah terutamanya orang-orang yang begini, nasihat dan kita bagi bantuan yang mana orang dalam keadaan yang begini. Ya, dalam keadaan COVID kita tahu ada orang yang kekeringan, maka kita bantu. Itu kaedah kita, tidak dinafikan. Terutamanya orang Muslim kita utamakan, bagilah sedikit dalam bentuk keuangan ataupun bentuk-bentuk barang-barang makan, tak menjadi masalah, bantu. Tetapi ingat, tuan-tuan dan perempuan, kita akan berhadapan dengan banyak perkara. Bila kita menasihat orang, kadang-kadang ialah sebagai nasihat, kita akan dibenci. Kita membantu, tapi saya melihat satu klip video, dia membantu seseorang tu, tapi dipenuhi dengan ungkapan-ucapan. Kita tak berapa, itu di antara perkara yang kita katakan tidak sihat. Ya, cara itu bukanlah cara yang baik. Bagi, ya, ikatkan hati mereka. InsyaAllah satu hari nanti kita sampaikan. Lebih baik kita menyampaikan dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Yang kita bagi, lepas tu kita gorak-gorak. Itu seperti seorang yang memberi infak tetapi menyakiti hati penerima. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dalam surah Al-Baqarah, siapa yang ada Al-Quran boleh buka. Macam mana? Di antara perkara yang perlu kita lihat supaya tidak dibatalkan amalan-amalan kita. Ya, kita dah bagus dah menginfak tetapi kita batalkan amalan-amalan kita. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang ketiga, muka surat 44 ayat yang ke-263. Jumpa? Baik. Allah berfirman, ayat 263. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakiti perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Lemah Lembut. Ya, subhanallah. Apa ayat akhir tu kata? Allah Maha Kaya lagi lemah lembut. Allah yang bagi kita, Allah bagi orang kafir, Allah bagi segala-galanya, tak pernah pun Allah nak menyakiti hati orang yang begini. Sampai orang kafir yang menyakiti Allah dengan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya. Sampai kita di kalangan manusia yang mengaku Islam pun telah menyakiti pada Allah dengan melakukan syirik-syirik dan khurafat dan bidah. Tapi Allah masih lagi memberi makan dan minum kepada kita semua. Oleh kerana itu, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik itu, wa maghfiratun, dan pengampunan, pemberian maaf itu, khairun, lebih baik daripada min sadaqatin, dari sedekah, yatba'uha, diikuti dengan azab yang menyakitkan. Kita bagi sedekah, nah ambil ni, saya bagi, tak kenang budi. Dia macam tu. Tak kenang budi itu menyakitkan. Ataupun nah lah ambil barang ni, kita campak. Menyakitkan. Oleh kerana itu klip video seorang
yang bagi sedekah tu sambil tu marah-marah, bercakap marah, tak solat, bukan kita katakan benda tu tak perlu sampaikan, perlu sampaikan. Tetapi hati ini akan terikat bila kita dah beli hati-hati ini dengan penuh kasih sayang. Kita nak membimbing, bukan kita nak marah, kita nak membimbing mereka. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman ini adalah zaman dakwah. Yang mana siapa yang Allah berikan kelebihan harta, maka gunakan untuk dakwah mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah. Macam baru ni hamba Allah tu telefon, Ustaz, ada tak siapa yang agak berhadapan dengan masalah corona di zaman PKP ni, mereka bermasalah ekonomi. Ya, bagilah sedikit. Saya bagikan. Okey, tak apa, saya kata, baik, silakan. Lalu dihantar dan kita selesaikan. Yang mana kita lihat terutamanya, memang tidak dinafikan kita akan utamakan orang-orang sunnah. Lepas tu kita tengok kepada siapa yang bakal kita dakwah untuk mereka kita pegang. Itu guna harta. Ya, bagi mereka yang mempunyai harta, alhamdulillah. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, kenapa mu'allafatil qulub, orang yang mu'allaf itu dimasukkan dalam asnaf zakat? Disebabkan nak lembutkan hati mereka. Kerana harta ini boleh melembutkan hati seseorang. Abu Sufyan yang pada peringkat awalnya gila harta, kekayaan, dia memang gilakan kekayaan dan kedekut. Yang Hindun menceritakan suami dia tu kedekut. Tetapi setelah dia mendapat harta yang Rasulullah bagi tidak terkiranya setelah perang Hunain, terus hatinya kepada agama. Nampak tak? Walaupun dia tu kaya. Pertama, kita kena faham mu'allafatil qulub ini terbahagi kepada dua. Orang yang lembut, orang yang baru masuk Islam dan nak dimantapkan iman dia. Bukan dah 10 tahun mu'allaf lagi, tak. Yang ulama ada perbahasannya, ada yang mengatakan paling kurang 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada itu, kalau dia tinggal ke agama, maka dia bukan masalah tak lembut hati, tapi memang jenis hati yang keras. Okay. Yang kedua, orang yang berjenak-jenak dengan Islam ataupun mereka itu baik dengan Islam, tapi mereka belum masuk Islam. Boleh. Ya, dalam bab zakat memang ada peruntukan jika kita melihat keadaan yang begitu. Ya, bukan orang yang kafir menentang Islam dibagikan zakat, tak. Tapi orang yang lembut Islam, lembut pada orang Islam dan dia berminat pada Islam, cuma dia belum bersedia untuk masuk Islam, memang dilayakkan untuk diberikan zakat. Iaitu mu'allafatul qulub. Oleh kerana itu, perkataan yang baik, ya, kalau kita bagi kepada orang Islam sebenarnya, tetapi ialah kekurangan kejahilan, kalaulah dia mampu untuk memberikan harta itu secara baik dan bercakap, ya, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan hatinya dibeli. Tetapi bila kita marah dia, kita cakap, oh, kenapa tak solat, kenapa? Rasanya bagi saya belum sampai, ya, belum sampai cara yang begitu untuk kita sampaikan kepada mereka. Bersabar, ya, kerana terutamanya waktu ini ramai yang memerlukan, jadi kita boleh jadikan medan dakwah kita. Siapa yang ada kemampuan, lakukan. Ya, jadikan medan dakwah kita ini untuk menarik mereka. Ya, jangan bagi sekali banyak, bagi sikit-sikit pun tak apa. Cuma kita ada plan kita, ya, sambil bagi itu. Pertama sambil bagi tak bicara apa pun tak apa. Nah, ini daripada cukup kita perkenalkan. Ni kami adalah daripada guru Yayasan Ta'lim ataupun dari saya, okey, untuk ni. Kali kedua bagi lagi, kan? Tak apa. Macam mana Rasulullah buat peringkat awal dakwah dengan Abu Lahab apa semua? Ya. Baru nak bercakap, Abu Lahab kata, "Ya Muhammad, kamu datang ni nak suruh kami makan ke nak bagi ceramah?" Lebih kurang macam tu. Rasulullah terdiam. Okey, sila makan. Apa salahnya kita mulakan dengan cara yang begitu dan akhirnya kena ada plan akhirnya. InsyaAllah paling kurang, ya, paling kurang walaupun dia tidak bersama kita ataupun menyertai kita, tetapi paling kurang dia tidak menyerang kita. Itu amat penting. Dalam siri dakwah itu amat penting. Ya. Baik. Jadi salah seorang di antara kalian dianggap tidak beriman sampai bila dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini kemuncak. Ya, insya-Allah kita cuba bina lah. Hadis ini merupakan salah satu dari beberapa yang menjadikan pokok syariat Islam. Keempat, Al-Ghazali. Al-Ghazali di sini, Imam Al-Ghazali mengulaskan batasan dari perkara yang tidak bermanfaat dalam perkataan adalah engkau berkata tentang suatu yang seandainya engkau dalam bicara, maka engkau tidak dianggap salah atau tidak mendatangkan bahaya bagi diri dan hartamu.
Kerana dengan bicarakan perkara yang tidak berguna itu berarti telah membuang-buang waktu. Jika waktumu engkau pergunakan untuk bertafakur dan berzikir, maka itulah yang lebih baik untukmu. Barang siapa yang mampu meraihkan harta karun namun dia justru beralih dengan mengambil secedok lumpur yang tiada manfaat, sesungguhnya dia telah merugikan dengan kerugian yang amat nyata. Okey, kalimah yang cantik yang kita lihat, ya, yang mana Imam Al-Ghazali rahimahullah mengetengahkan kenapa? Kerana mengulaskan batasan yang perkara tidak bermanfaat dalam perkataan adalah engkau telah berkata tentang sesuatu yang seandainya engkau kata diam, nescaya maka engkau tidak dianggap salah dan dosa. Dengan arti kata lain, perkataan yang kita bercakap ni, dia ada kebaikan, ada yang tidak kebaikan. Ya, kalau misalnya seorang itu memang pandai bercakap, boleh memanfaatkan perkataannya, itu cantik. Tetapi ini cakap, mudarat pun tak, keuntungan pun tidak. Lalu Imam Al-Ghazali memberikan misalannya, seorang yang dah jumpa harta karun, ya, jumpa harta karun, lalu dia sibuk pergi duk main lumpur tu je. Harta karun tu, okey, ambil. Dia tak nak ambil, dia sibuk. Sedangkan kita rakus dalam ambil harta karun tu untuk bawa balik secepat mungkin. Ni tak. Ya, oleh kerana tu orang ni tak pandailah. Rugi. Walaupun tak mudaratkan dia, tapi masa tu banyak yang rugi. Ya, saya agak tertarik dalam satu diceritakan orang pepatah bahasa Arab, kisah Arab ni. Ya, apabila seorang orang isteri dia menjumpai ikan, membelah ikan, didapati ada permata yang begitu berharga permata tu. Mereka ni orang miskin. Ya, orang miskin tak ada apa-apa. Lalu bila dia jumpa harta tu, dia kata, ya zauji, wahai suamiku, aku jumpa harta, jumpa permata dalam perut ikan ni. Lalu suaminya tengok. Kita tak tahu nilai dia. Lalu dia kata, nanti saya tanya kepada orang yang kampung yang mana kita tahu. Lalu bila pergi itu, dia kata, ini permata ni, mahal ni. Aku tak mampu bayar. Tapi kamu pergi jumpa ke bandar, ya, kamu pergi tengok ada kedai-kedai begini, ya, zaman tu, lalu tunjukkan. Bila pergi ke situ, kedai tu, lalu ditunjukkan, dia kata, ini mahal ni. Kami tak mampu bayar dengan nilaian sebenarnya. Berarti dia mendapat satu harta yang besar. Kalau tuan kedai emas ataupun permata tu sendiri tak mampu untuk membayar. Habis macam mana? Buat apa? Aku tak tahu nak gunanya. Okey, tak apa. Kamu pergi ke istana dan berikan permata ini, tunjukkan. Hanya raja yang mampu untuk membayar jumlah. Okey. Lalu sampai di istana, ya, minta izin apa semua dan sampai kepada raja. Raja menyaksikan dan penasihat raja mengatakan memang harta ini terlalu mahal. Ya, permata ini terlalu mahal sangat harganya. Terlalu mahal harganya yang mana orang lain tidak mampu, melainkan tuanku sahaja yang mampu untuk membeli. Berarti nilaiannya, kata orang, berjuta ringgit. Ya. Maka raja mengatakan kepada peniaga, nelayan ni, aku berikan kamu tempoh 6 jam. Aku berikan tempoh 6 jam untuk kamu ambil apa juga yang kamu nak ambil. Dalam istanaku ada bendahara tu, ada kawasan yang mana ada harta aku. Kamu ambil. Aku bagikan kamu tempoh 6 jam. Lalu lelaki ni kata, 6 jam tu panjang sangat tuanku. Ya, 2 jam pun cukup dah. Bagilah aku 2 jam. Tak nak, tuanku kata ambil. Aku dah bagi kamu ruang 6 jam, ambil 6 jam. Okey. Lalu dia masuklah kawasan ni. Bila masuk kawasan ni, dia dapati ada 3 bilik. Ini ceritalah kan. So sedap cerita. 3 bilik. Yang pertama, bilik itu mengandungi harta yang melimpah ruah, emas, perak, apa semua tu, semua ada. Bilik yang kedua ada kapet-kapet yang lembut, ya, yang berbagai-bagai bentuk kapet, apa lagi ya, cadar apa semua yang begitu cantik. Bilik yang ketiga itu adalah ruang makan yang mana berbagai-bagai makanan kamu nak boleh ambil. 6 jam. Tuan dan perempuan, ya.
Lelaki ini pun masuk, dia fikir, mana aku nak ambil dulu? Ya, mana nak ambil dulu? 6 jam ni lama. Ya, tapi dia arahkan 6 jam juga. Dia tak boleh kurang. Maka lalu dia pertama kali dia mula ijtihad dia. Ijtihad dia 6 jam tu lama. Baik aku makan dulu, ya. Aku makan dulu. Lepas tu habis makan. Dia pergi makan sekenyang-kenyang yang mungkin. Isteri kat rumah dia tinggal tak ingat dah. Kemudian lepas dia makan, tuan-tuan dan perempuan dah kenyang. Dia lalu tempat kapet tu. Dia kata, mungkin aku boleh tidur kejap. Rehat-rehat kejap. Dia duduk. Ya, macam raja dah duduk dalam tu. Ya, alamak sedap pula. Tak apalah, aku balik, baringlah kejap. Ya, bila baring kejap. Perut kenyang, penat. Baring kejap. Jawabnya, lamalah. Tengah-tengah tidur tu, ya, agak mimpi indah. Mungkin dia mimpi menjadi jutawan. Tiba-tiba terdengar teriakan orang. Oi, bangun. Masa dah habis. Keluar. Terkejut dia. Tuan-tuan dan perempuan, masa dah habis. Ya. Habis begitu saja. Sedangkan emas perak yang dia dalam bilik yang satu lagi, dia tak dan. Berarti apa yang dia dapat? Makan dan tidur. Nampak tak? Bila orang yang tidak mempunyai kemahiran ataupun tidak tahu menghargainya. Dia kata, aku tak sempat ambil apa barang. Dah habis dah waktu. Tak boleh. Maka, tuan-tuan dan perempuan, inilah kehidupan. Ya, yang kita kena faham elok-elok, kita hidup di dunia, begitulah. Allah berikan ruang masa yang panjang. Kita buang masa. Bila hari kita mati, nanti kita akan meratapi, ya Allah, aku tak sempat nak beribadat. Ya Allah, aku tak sempat untuk bernafkah. Ya Allah, itulah yang diberi misal dalam kisah yang diceritakan di kalangan orang-orang soleh zaman dahulu. Baik, ala kulli hal. Jadi ini antara perkara yang baik yang kita perlu lihat supaya tidak membuangkan masa kita, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Selesai kisah ini. Bab yang berikutnya, muka surat 131, hadis yang ke-38, tajuknya menjaga pola makan. Ya, menjaga bab-bab makan. Tadi kita dah cerita bab-bab makan sedap, maka ini di antara perkara yang penting, menjaga pola makan, menjaga adab makan kita. Ya, kenapa tuan-tuan dan perempuan, makan pun ada adabnya dan ada perkara-perkara yang perlu kita lihat apa yang kita nak makan. Ya, bukan main sumbat je. Ya, macam tahu sumbat pula. Kita ada. Kenapa? Masalah perut kita. Oleh kerana itu, makan merupakan satu perkara yang amat penting. Kita study cara Rasulullah. Memang kena study cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia makan, bagaimana keadaan dia, penjagaan makanan dia, apa yang dia makan perlu dia ambil kira dan ambil tahu. Okey. Baik. Hadis yang pertama, hadis dalam bab ini yang ke-38 dari Miqdam Ibn Abi bin Ma'dil Karib. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala abna adama wi'an syarran min batnihi." Ya. Tidak ada wadah milik keturunan Adam yang lebih buruk dari perutnya. Ya, nak menceritakan hadis yang diriwayat Tirmizi, hadis bertahap hasan. Ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak ada satu tempat bagi keturunan anak Adam lebih buruk dari perutnya. Ya, satu bekas yang lebih buruk pada anak Adam, yakni pada perutnya. Seolah-olah mengisyaratkan pada perut ini ada hak dia. Ya, hak perut kita ini perlu kita jaga. Kerana dalam ini ia termasuk dalam perkara yang dibalik kemampuan kita untuk melihat. Pada zaman dahulu lagilah. Ya, zaman sekarang boleh di scan ke, MRI ke, boleh nampak. Tetapi zaman dahulu, ya, agak sukar untuk dibicarakan apa yang di dalam perut kita. Subhanallah. Pertemuan-pertemuan suatu benda yang baru kita dapati, masya-Allah tabarakallah, dia memberikan impak yang baik kepada ummah. Itu dituntut. Kerana kita memang kena study juga kedudukan perut kita, kerana ianya akan dibicara di depan Ar-Rahman juga. Ya, bagaimana keadaan perut kita, bukan buncit ke, kurus ke. Perut kita dah tua ni memang buncit lah. Dia nak buat macam mana? Lemak banyak, dah makan terlampau banyak. Tetapi sekarang dah mula kurus disebabkan kencing manis. Okey.
Baik. Jadi perut kita ini berhadapan dengan masalah, maka kita lihat apa yang disyarahkan, buka muka surat sebelah, ya. Kandungan hadis. Ya, secara kasar perbahasan lain tu tak menjadi masalah. Kandungan hadis pertama, tutur Ibnu Rajab dikisahkan tatkala tabib terkenal Ibnu Abdul Masawih membaca hadis ini, dia berkomentar, andainya manusia mengamalkan kalimat-kalimat ini, tentu mereka akan terbebas dari semua jenis penyakit dan semua apotek akan tertutup. Dia berkata demikian kerana sumber semua penyakit memang kelebihan makanan. Okey. Seorang ahli perubatan, ya, di zaman dahulu mengatakan, nama dia Ibnu Abu Masawih. Membaca hadis ini, dia komentar. Dia katakan, andai manusia mengamalkan kalimat-kalimat ini, tentu mereka akan selamat dari penyakit. Yang mengisyaratkan kita, penyakit pada tubuh badan kita ini adalah disebabkan makanan. Tidak dinafikan. Subhanallah. Ya. Pertama, kita membahaskan dalam bab ini, ulama-ulama kita, ulama-ulama tabib, ya, yang bahagian perubatan itu ada muncul. Cuma ada perbahasan sedikit tentang Ibn Sina. Adakah dia itu, ya, tabib Muslim ataupun bagaimana? Kerana Ibn Sina terkenal dengan syiahnya. Ya, dia ada masalah sedikit dalam bab ini. Namun kita tak mau bicarakan persoalan ini. Kita bicara dalam bab kesihatan dari sudut yang telah Rasulullah SAW ajar. Okey, wi'a ataupun bekas perut kita ini ada hak dia. Dia tidak boleh kenyang sangat, dia tidak boleh lapar sangat. Ya, itu satu bab yang perlu kita tahu. Okay. Dan dia ada hak makan paling kurang 2 kali. Yakni sebelum subuh ataupun selepas matahari tergelam. Yang seperti orang puasa. Ya. Dan ianya bukan maksudnya makan tu bila makan tu mesti memenuhinya. Tidak. Hanya sekadar kemampuan ataupun hanya sekadar yang mana dia bila makan tu dia rasa lega sikit. Itu kaedah. Dan itulah yang dimaksudkan di antaranya makanan untuk keluarga paling kurang. Tapi kita dah biasa 3 kali makan, 4 kali makan, ya, sarapan pagi sekali, makan tengah hari, lunch, dan makan dinner kita 3 kali. Yang menyebabkan kita sehat walafiat, gemuk gedebak ni ialah makan pagi, makan pukul 10, makan sedikit sebelum pukul 12, makan tengah hari, minum petang, ya, lepas tu makan malam, makan tengah malam. Habis. Ya, alhamdulillah dari badan kurus, pinggang ramping habis jadi gemuk gedebak. Okey. Jadi oleh kerana tu makan sebenarnya kita menyaksikan bagaimana kita menyaksikan ini disebabkan Aisyah radhiyallahu anha apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah. Lalu bertanya, ya Aisyah, ada apa di rumah kita? Tak ada apa ya Rasulullah. Kita puasa, maka puasa. Mengisyaratkan kepada kita bahawa begitu, adakah Rasulullah melanggar nafkah-nafkah keluarga? Tak. Ya, kena faham elok-elok. Tidak. Nak menerangkan beberapa konsep nafkah makan kepada keluarga. Ya, iaitu konsep dia mesti ada walaupun paling kurang sekali ataupun 2 kali. Mesti ada. Itu namanya nafkah makan. Ya, sampai orang kata suami saya tak bagi nafkah tu, dia tak bagi nafkah apa? Makan. Beras ada kat rumah tapi tak nak masak, nak tunggu beras mamak. Nasi mamak juga. Ya, beras ada, bawang ada, ikan bilis, ikan sardin, semua ada. Tapi dah jenis malas masak, ya, dia kata tak bagi nafkah. Salah tu. Kalau beras ada, dia kata juga suami tak bagi nafkah, dia yang salah, bukan suami dia. Masih boleh lagi dimakan nasi itu berbentuk bubur. Ya, yalah, tapi dah kita hidup dan keadaan macam ni, dah terbiasa dengan kesenangan, maka itulah masalahnya. Okey. Jadi, bila kita menyaksikan, okey, konsep ini kita kena ambil tahu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan puasa Isnin Khamis, puasa 3 hari, Ayyamul Bid, ya, lepas tu puasa yang lain-lain tu, seolah-olah ulama ahli-ahli pakar perubatan telah mengisyaratkan tentang kelebihan berpuasa. Memang tidak dinafikan. Kenapa bila doktor tu cek-cek kita, tuan kena tahan makan. Puasa ini dari sudut istilahnya menahankan sesuatu.
Ya, misalan kenapa kalau kita sebut saum, kebiasaan kita puasa makan. Ya. Tetapi di sana ada maksud puasa menahan sesuatu. Ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Maryam. Ya, kalau cuba buka surah Maryam. Ini di sebelah surah Kahfi saja. Lepas surah Kahfi, surah Maryam, surah yang juzuk yang ke-16, surah yang ke-19. Okey. Muka surat 307 ayat yang ke-26. Jumpa? Surah Maryam, surah yang ke-19, juzuk yang ke-6, muka surat 307 ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tariyanna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Maka makan dan minumlah, bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ya. Jadi maksudnya sauman ini ialah puasa tidak mau bercakap. Okay? Puasa tak mau bercakap. Jadi istilah puasa ini lebih jelas menahankan diri daripada sesuatu perkara. Pasal doktor kata, tuan tak boleh makan gula. Puasa gula, tahan. Kenapa? Kencing manis. Tuan tak boleh makan garam banyak. Pasal darah tinggi. Tuan tak boleh begini, tak boleh begini, tak boleh begini, pasal begini. Okey. Jadi maksudnya doktor menasihatkan kita berpuasa. Ya, macam orang nak buat berbagai tu kan, doktor kata okey hari ni tuan tak boleh makan habis sampai pukul 8 malam dan sampai pukul 10 pagi atau 8 pagi. Tak boleh makan apa-apa. Itu puasa namanya. Itu puasa dari sudut makan. Tu pasal bila doktor check kata ada penyakit ni, maka tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. Ya, ada kelebihannya. Dan apabila puasa 3 hari Ayyamul Bait merupakan puasa yang terbaik di antara puasa-puasa dari sudut perubatan, diiktiraf. Ya, selama 30 hari ada 3 hari ini sebagai membuat prosesan baru di dalam tubuh badan kita. Maka itu adalah wahyu daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Ibnu Rajab dalam bab ini dia berkata demikian kerana sumber yang penyakit memang kelebihan makanan. Kalimat senada diucapkan oleh Al-Haris Ibnu Qiladah. Diet itu pokok seluruh pengubatan, sedangkan perut yang terlalu kenyang adalah sumber segala penyakit. Ini baru sebahagian saja manfaat dari membatasi makan dan tidak berlebihan ditinjau dari sudut kesihatan. Ya, ini di antara perkara yang mana diterangkan kelebihan menahan makanan, ia termasuk dari sudut perubatan yang mana ianya akan menjaga kesihatan badan kita. Oleh kerana itu berhati-hatilah kita dalam bab makan. Diet bukan tak makan, tetapi diet selain daripada tak makan adalah susunan cara makanan kita. Ya, mengikut timing dia, mengikut jenis makanan yang perlu diambil kira. Ni orang-orang yang nak kurus ni, orang biasa dengan diet ni tahulah. Kedua di antara manfaat bagi hati seorang mukmin adalah membatasi makan dapat melembutkan hati, menguatkan daya pemahaman, mengontrolkan hawa nafsu dan merendamkan amarah. Sedangkan berlebihan dalam makan membuat sebaliknya. Okey, ini di antara perkara dia membicarakan tentang kelebihan orang yang menahan makan, yang mana sentiasa tidak kenyang. Dia akan di antaranya ialah dapat membatasi makan, melembutkan hati. Betul tuan-tuan dan puan-puan, kalau hati kita nak lembut, kurangkan makan. Ya, baru ada rasa syahdu sikit kadang-kadang,
Kalau kenyang aja dia rasa lain. Itu pasal kita bila berpuasa tu kita merasakan kelainan. Kita boleh menghayati orang-orang yang tidak berpuasa, tidak orang yang berpuasa, orang yang menahan makanan ini dia boleh mendatangkan kelembutan dalam hati dia. Bahkan menguatkan daya pemahaman, ingatan. Macam saya sebenarnya, wallahu alam, kalau saya makan, saya tak boleh nak ceramah, tak tahu. Ya, tak boleh nak ceramah. Oleh kerana itu, kalau apa-apa pun makan lepas ceramah, lepas kelas, saya tak boleh. Saya tak tahu. Ya, anak saya pula kena. Ya, dia kata lepas makan, kalau kenyang tak boleh nak hafal Quran. Okey? Baik. Yang ketiga, manfaat yang ditinjau dari sisi perilaku, perbuatan maksiat itu jauh dari orang yang lapar dan dekat kepada orang yang kenyang. Kekenyangan mengotori hati menjadi kotor lalu menimbulkan perasaan gembira, sombong dan berlebih-lebihan dalam tertawa. Orang yang terbiasa lapar dan dahaga hatinya akan jernih, lembut. Sebaliknya manakala dia kenyang maka hatinya akan buta. Okey. Ini di antara perkara yang kita lihat bahawa orang-orang yang lapar ini ya dia akan jauh daripada melakukan maksiat. Dia mampu, bukan lapar kerana tak ada keuangan, itu dah lain dah. Tetapi dia mampu makan tetapi dia cuba berpuasa, dia lapar. Oleh kerana itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ma'syaras syabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj fa innahu apa faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu aghaddu lil basar. Silap. Ya ma'syaras syabab faman dalam hadis Rasulullah mengatakan ya ma'syaras syabab, wahai pemuda-pemuda, man istata'a minkum, barang siapa yang mampu maka berkahwinlah dia. Kerana apa? Fa innahu aghaddu lil basar, dia akan menundukkan pandangan, memejamkan mata, wa ahsanu lil faraj, dan menjaga kehormatan kita. Okey, faman lam yastati', barang siapa yang tidak mampu maka fa alaihi bisyam, hendaklah dia berpuasa. Kerana apa? Kerana dia akan menjadi pertahanan bagi orang yang tidak berkahwin. Oleh kerana itu orang yang tidak berkahwin, dia nak kahwin dia tak mampu, maka banyak akan berpuasa. Dia dapat menahankan perasaan dirinya. Ya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang taraf sahih. Jadi bagi pemuda yang tak mampu untuk berkahwin, maka boleh dia menahan dirinya dengan berpuasa. Okay. Oleh kerana itu puasa dia boleh menghalangkan daripada melakukan maksiat. Dan kekenyangan ini mengotori hati-hati yang menimbulkan perasaan gembira, sombong, berlebihan dalam tertawa. Orang yang bisa lapar dan dahaga hatinya akan jernih dan lembut. Sebaliknya manakala dia kenyang, maka hatinya akan jadi buta. Ya. Penuntut-penuntut ilmu, oleh kerana itu kita menyaksikan macam imam-imam yang besar, kebanyakan mereka itu ya hidup mereka dalam keadaan kelaparan. Imam Al-Bukhari misalan, sewaktu dia sakit, dirawatkan baginya. Ya, didapati seolah-olah dia tak pernah memakan daging. Lalu ditanya kenapa begitu? Ya, dikatakan bahawa aku sibuk dengan menuntut ilmu. Ya. Dan didapati juga pada dia ya diberikan makanan untuk di siang dimasak, ya, dibagi sampai malam dia tak masak disebabkan tak ada masa untuk perkara-perkara yang begitu. Subhanallah. Jadi ini imam-imam yang besar pada zaman dahulu, kedudukan mereka yang begitu sibuk dengan ilmu. Baik. Al-Hasan Al-Khushani berkata barang siapa ingin melancarkan peredaran darahnya dan melembutkan hatinya, maka hendaklah dia makan dan minum setengah dari kapasiti perutnya. Nabi pun telah menganjurkan agar menyedikitkan makanan. Baginda bersabda, Hasbu ibn Adam laqmaiti yuqimna sulbahu. Maksudnya cukuplah bagi keturunan Adam berupa sesuap makanan untuk menegakkan tulang belakangnya. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Ya, jadi ini di antara perkara yang menarik, yakni tidak berlebih-lebihan makanan. Tidak berlebih-lebihan
makan sesuatu. Tapi itulah, kita orang Malaysia ni dia tak henti makan. Ya, tak henti makan. Tuan-tuan dan perempuan, orang Malaysia memang bab makan nombor 1. Nombor 1. Pagi nasi. Ya, nasi lemak, nasi dagang, nasi kerabu, nasi apa lagi? Nasi impit, nasi bagai itu dah 4. Pulut panggang, pulut durian, pulut mempelam, pulut apa lagi ada? 3. Lepas tu apa lagi? Ya. Subhanallah. Tak dinafikan. Roti canai, roti bom, roti telur, roti jantan, roti goyang, roti la ilaha illallah. Ya, berbagai-bagai roti. Tahu tak, saya waktu kami duduk di Pakistan kan, apa kami makan? Tiap-tiap hari prata. Roti canai lah. Tapi bukan roti canai macam di sini. Ya, roti canai ni dia roti prata dia keras. Dia tak boleh lambat. Setengah jam je dia boleh jadi piring terbang. Zoom, zoom. Ya. Tu je. Mungkinlah roti slice, ya. Dulu tak adalah pula roti jam apa. Roti slice, lepas tu cicah lah apa, ataupun prata. Pagi ni prata, pagi esok prata, pagi ni prata, pagi depan prata, pagi tengok muka dah macam muka prata. Tak ada apa. Tak ada choice, tak ada pilihan. Tak ada pilihan lah. Habis makan apa lagi? Ya, hari Jumaat ada satu puri. Dia tambah sikit puri. Puri dengan prata tu dia cari dicicah teh susu dia tu. Mereka tak kreatif, tuan-tuan dan puan, mereka tak kreatif. Orang Malaysia datang yang mengkreatifkan mereka. Okey, buat goreng telur, kita bayar. Goreng telur. Okey, barulah jadi prata, adalah cicah telur ke apa ke. Lepas tu kita yang kreatifkan mereka. Subhanallah. La haula wala quwwata. Itulah nikmat orang Malaysia. Bab makan, masya-Allah. Itu makan pagi, makan tengah hari pula la ilaha illallah. Makan petang malam pula la haula wala quwwata illa billah. Itu di kedai, di rumah, di kedai, di luar, dalam kereta pula makan lagi. Ya, berbagai kacangnya, hapanya, semua ada. Subhanallah. Kelebihan orang Malaysia. Alhamdulillah. Itu pasal dakwah di Malaysia banyakkan makan. Ya. Dakwah di Malaysia makan main peranan. Okay. Misalnya kita datang yayasan taklim tu, rindu juga kan. Datang-datang, oi ada cek mek molek, ada badak berendam, ada badak timbul, ada apa lagi, kari puff, okey. Menarik juga kan. Dia tahu ustaz pun kaki makan juga. Okey, dia bagi. Ya, subhanallah. Baik. Keempat, hadis ini menjadikan dalil tercelanya berlebih-lebihan dalam makanan. Bahkan banyak hadis serupa kerana terlalu besarnya mafsadah, yakni mafsadah ini maksudnya keburukan yang ditimbulkan terhadap agama dan badan orang yang melakukannya. Berlebih-lebihan dalam makan mengulang berbagai bibit penyakit dan membuat malas beribadah. Memang tidak dinafikan bila makan, terutamanya makan perkara-perkara yang bercanggah dengan keaslian. Misalnya kita makan jenis makanan yang segera, makan burger yang sentiasa kita menyaksikan dalam usia 20 tahun budak tu kena darah tinggi. Ya, subhanallah, tak sampai 30 kencing manis. Kita pun menjadi hairan. Tapi bila tanya, memang peristiwa start daripada kecil, bapaknya bagi burger. Dia makan burger, KFC apa semua. Tu akhirnya budak ni dia bermasalah. Badan masya-Allah besar tapi bermasalah. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, jagalah. Ya. Cerita dulu alhamdulillah ya, kita makan tepoyak, ya, makan nasi tepoyak, nasi belacan, nasi berbagai-bagai itu kan. Sihat. Dan dulu pun tidak adalah benda-benda yang begini sangat. Ya, paling kurang main-main makan pisang, main-main makan cekodok, begitulah. Okey. Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, jika lambungmu penuh, maka akalmu akan tertidur, hikmah akan lenyap dan tubuh akan malas, diajak beribadah kepada Allah. Ini dinukilkan kepada Luqman Al-Hakim, wallahu alam. Nukilan itu datang dari mana? Cuma ucapan ini baguslah.
Ya, ucapan ini bagus. Kenapa? Wahai anakku, jika lambungmu, yakni perutmu penuh, maka akal pun tertidur, hikmah akan lenyap dan tubuh akan malas diajak beribadah kepada Allah. Mengosongkan perut dari makanan mempunyai berapa manfaat, sedangkan mengisi secara berlebih-lebihan menimbulkan banyak bahaya. Kosongnya perut akan membersihkan hati, semangat meningkat dan fikiran answer apa tu. Sebaliknya kekenyangan membuat bodoh, membutakan hati dan membuat enam-enam di lambung serta otak, enzim-enzim di lambung serta otak menumpuk sehingga berat beribadah. Okay. Baik. Di antara faedah lain, mengurangkan porsi makanan adalah mengendalikan syahwat, mencegah semua berbuat maksiat serta meningkatkan kemampuan menguasai jiwanya yang dipenuhi nafsu kejahatan. Kerana awal timbul keinginan berlaku maksiat memang berasal dari syahwat. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu manakala manusia mampu menguasai dirinya, sedangkan kesengsaraan yang sebenar adalah manakala dirinya telah dikuasai oleh hawa nafsu. Ianya hanya kepada Allah lah kami mengadu dan meminta pertolongan. Dengan arti kata lain, hanya kepada Allah kita mohon Allah bimbing kita supaya kita berjaga-jagalah waktu makan. Tapi saya rasa berjaga-jaga dalam pemakanan kita. Dan saya rasakan bahawa insya-Allah kita ni pun menjaga makan, terutamanya ya untuk menjagakan kesihatan kita. Ramai yang dah tahu nak jaga makan. Cuma waktu muda je lah. Ya, waktu muda. Namun begitu, dalam jaga makan pun orang yang kencing manis ni pun ya tipu juga diri sendiri. Termasuklah saya ni ya, bila dah mengidam tu jadi mengidam macam orang mengandung pula nak kan. Dan durian tu makan juga. Orang rumah pun tanya, macam mana dah cek darah berapa? Tak cek pula. Ala kulli hal. Baik, minta Allah bagi petunjuk kepada saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 134. Bertaubat setelah berbuat salah. Okey, bertaubat setelah berbuat salah. Hadis yang ke-39 daripada Anas bin Malik, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Setiap keturunan Adam pernah membuat kesalahan dan sebaik-baik orang yang membuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Mahu bertaubat. Hadis sahih. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Wa khairu khata'in tawwabun. Semua anak Adam akan melakukan kesilapan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Kandungan hadis. Kita bicarakan kandungan hadis terus. Kerana hadis ini amat penting untuk kita mengetahui apakah yang Rasulullah SAW sabda. Hadis sahih. Baik. Apabila dikatakan kullu bani Adam, pertama hadis ini merupakan dalil bahawa setiap manusia tidak akan luput dari berbuat kesalahan kerana sifat lemah bawaannya dan juga kerana sikapnya yang terkadang tidak patuh pada mengikut perintah Allah. Namun dengan segala kasih sayangnya, dia selalu membuka pintu taubat bagi setiap hambanya. Sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang banyak taubat atau segera bertaubat. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bila sebut kullu, tuan-tuan dan perempuan, bila sebut kullu ya, for all, untuk semua, kullu ya, maksudnya dia bukan separuh-separuh. Kalau dia sebut kullu, tak ada lepas tu membicarakan kekurangan, maka tidak ada artinya separuh. Kullun nas illa anta. Kalau ada illa tu, semua manusia melainkan kamu. Itu maksudnya dia ada separuh kamu, separuh manusia. Seperti dalam Quran, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil. Okey. Semua makanan adalah halal kepada Bani Israel melainkan illa. Dia ada. Diseparatekan. Asingkan. Kaedah bahasa Arab ini kena faham. Ya, kalau tidak dia akan menyelewengkan makna-makna kalau silap. Bila disebutkan kullu Bani Adam,
semua anak Adam, start daripada Adam sampai ke hari kiamat yang mana keturunan Adam alaihissalam, semua itu dikategorikan Adam, anak-anak Adam. Hatta para nabi termasuk. Kerana mereka itu bukan anak jin, bukan malaikat. Mereka itu anak Adam. Kullu bani Adam, kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Dia tak ada kata illa bid'ati hasanah, melainkan bid'ah hasanah, tak ada. Ya. Disebutkan dalam hadis semua bid'ah, semua yang diada-adakan dalam urusan agama. Yang penting tu, urusan agama, bukan urusan dunia. Mikrofon ke kenderaan ke, itu urusan dunia. Urusan agama adalah sesat. Kenapa? Urusan agama asal ibadat adalah haram, melainkan ada dalil yang menghalalkan. Adapun urusan dunia adalah halal, melainkan ada dalil yang mengharamkan. Itu kaedah. Maka kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam ini melakukan kesilapan. Cuma di situ ada perbezaan para nabi dan orang umatnya atau selain daripada para nabi. Semua para nabi manusia dan ada kesalahan yang mereka lakukan, tetapi mereka maksum. Itu je yang beza. Semua nabi-nabi manusia dan mereka ada kesilapan yang dilakukan, ya memang untuk hikmah yang terkandung, tetapi mereka itu maksum. Kalau tidak masakan Allah tegur Rasulullah, kalau tidak masakan Allah tegurkan Adam alaihissalam, Nabi Adam, ya, apabila Nabi Adam memakan buah yang dilarang. Kesalahan dia. Dan Nabi Musa mengiktirafkan kesalahan dia. Rabbi inni zalamtu nafsi, Rabbi qataltu nafsi. Macam mana ayat tu? Dalam surah Al-Qasas, apabila dia telah membunuh seorang daripada orang Fir'aun. Ya. Apabila dia telah membunuh seorang daripada orang Fir'aun, lalu dia mengatakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Wahai Tuhan, aku telah menzalimkan diri aku, maka ampunkan dosaku. Lalu Allah kata, faghfaralah. Allah ampunkan. Menunjukkan kesalahan. Tapi dia maksum. Sewaktu dia nak bertemu dengan Fir'aun, Allah utuskan. Ya, dia takut. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Wahai Tuhan, aku telah membunuhkan salah seorang daripada mereka. Aku takut aku kena bunuh. Kan? Berarti dia mengiktirafkan kesilapan dia. Okey. Jadi dalam bab ini Nabi pun ada melakukan kesilapan. Tetapi mereka maksum, mereka tidak diambil kira kesilapan dosa itu diampunkan. Kita ni lakukan kesilapan, kita maksum dah? Tak. Kita tak maksum disebabkan bila orang tegur, kamu buat macam tu. Alah, kamu ni macam je ustaz pula, macam ustazah, pandai je nak tegur orang. Kita menjawab. Ya. Itu pasal kita tak maksum. Nabi terus Allah tegur, terus mereka bertaubat. Itu kelebihannya. Jadi hadis ini merupakan dalil bahawa setiap manusia tidak akan luput dari berbuat kesalahan. Ya, amat penting. Ingat ya, kena buat perbezaan yang betul-betul. Kerana kita tak mengatakan Nabi itu berdosa. Tak. Kenapa? Dia telah diampunkan dosa. Dia jadi maksum. Kalimah maksum ini terselamat daripada dosa. Namun kesalahan pernah berlaku. Tapi terselamat daripada dosa. Okey. Tetapi manusia tidak maksum. Manusia selain daripada Nabi tidak maksum. Kerana sifat lemah bawaannya dan jika kerana sikap yang terkadang tidak patuh mengikut perintah Allah, namun dengan segala kasih sayangnya, dia selalu membuka pintu taubat bagi setiap hambanya. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang banyak bertaubat dan bersegera bertaubat. Okey. Jadi kesalahan ini kadang-kadang merupakan satu hikmah yang terkandung yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak pernah merasakan dosa, maka kita tidak akan merasakan nikmat bertaubat. Ya, bila kita melakukan dosa terasa kemanisan bertaubat dan kita diarahkan bersegera bertaubat. Bila hadis ini mengisyaratkan semua anak Adam melakukan kesilapan, tak kira tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita ni ustaz tu pun buat, takkan ustaz tak erti. Tak, ustaz pun kadang-kadang dia bersalah.
Dia tak tahu, dia tersilap. Mungkin ijtihad dia atau dia pandangan dia begitu begini. Jangan kita kata, ustaz, dia tu ustaz. Tak. Oleh kerana itu, di atas dasar taksub berbahaya. Di atas dasar taksub inilah orang boleh mengikut tok guru walaupun silap. Sedangkan Rasulullah kata, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam akan melakukan kesilapan. Maka dia boleh timbangkan silap ke tidak, betul ke tidak. Penting. Ini tengok tu isi ustaz pembuat tak. Kalau ustaz tak tahu. Tak. Ustaz tiap-tiap hari makan Panadol nak tegur isteri dia. Isteri dia buat dia aja. Orang lain boleh terima, isteri dia tak boleh terima. Nak buat macam mana? Kerana isteri Nabi Lut derhaka. Isteri Nabi Nuh derhaka pada Allah. Anak Nabi Nuh derhaka. Bapa Nabi Ibrahim derhaka. Kita lihat bagaimana. Okey, oleh kerana itu berhati-hati. Berhati-hati. Kedua, dosa itu ada dua macam, dosa besar dan dosa kecil. Ya, dosa terbahagi kepada dua, yakni dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil dihapuskan dengan memperbanyakkan amalan soleh seperti solat 5 waktu, berhaji dan umrah, puasa Ramadan dan solat tarawih, puasa Arafah, Ashura dan sebagainya. Allah telah berfirman dalam surah Hud, ya, sesungguhnya kebaikan, dengan maksudnya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Okey, dosa-dosa kecil ni, ya, dosa ulama membahagikan kepada dua perkara, dosa besar dan dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni dia boleh dihapuskan dengan melakukan amalan-amalan soleh. Tak kira amalan apa, amalan sunat ke amalan wajib, maka dia akan terhapus. Itu kelebihan dosa-dosa kecil yang mana ianya boleh terhapus dengan cara kita melakukan amalan. Seperti kita ambil wuduk, ya Rasulullah kata dosa itu akan keluar daripada muka kita. Kita sujud, dosa itu akan keluar. Kita berlangkah berjalan menuju masjid, dosa-dosa itu akan hilang. Okay? Dan kalau kita beristighfar lagi, dia akan menghilangkan. Jadi ini di antara berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Namun begitu, dosa-dosa kecil pun kita kena berhati-hati. Jika tidak bertaubat, dia akan membawa kepada menjadi ianya besar. Ya Rasulullah SAW bagi misal kepada kita tentang seorang manusia, seorang lelaki lalu satu kawasan, dia ambil duri, batang kayu, dia buang. Seorang lagi, dia buang. Seorang lagi buang dan akhirnya memenuhi kawasan itu. Mungkin kita tak perasan, tak apa nampaklah ustaz. Okey, kawasan itu dilarang buang sampah. Datang seorang buang. Biasanya kan, kawasan larang buang sampah tu lah orang buang. Lepas tu datang seorang lagi buang. Datang seorang lagi buang. Dan bila dah banyak menimbun buang sampah, begitulah konsep dosa kecil yang jikanya ia tidak ditaubat atau dilakukan amalan soleh, nampak lama-lama sikit, bak kata pepatah, lama-lama jadi bukit. Dan bila jadi bukit agak sukar. Kita takut tang mana hati kita itu keras. Bila hati keras, dia akan cenderung pada untuk melakukan perkara yang lebih besar. Dan di situ akan melakukan perkara-perkara syubhah. Yang mana lepas kita lakukan juga perkara syubhah, maka dia akan laku perkara yang besar. Yang kabair, dosa-dosa besar. Berhati-hati. Kerana itu Rasulullah SAW mengisyaratkan, alhamdulillah kita ni Allah bagi kan boleh hampir kata 24 jam ni ada waktu-waktu yang mana kita ini diampunkan dosa walaupun kita buat sedikit sahaja. Seperti ambil wuduk, ya, seperti ucapan astagfirullahalazim walaupun sedikit, dan kalimah-kalimah tertentu. Ya, wallahu a'lam. Yang kedua, ada pun dosa besar ia tidak dapat dihapuskan melainkan dengan taubat nasuha yang mencukupi menghentikan maksiat, bertekad tidak mengulanginya dan menyesal terhadap apa yang terlanjur. Manakala maksiat ditaubati berhubung dengan hak-hak orang lain, maka taubat itu ditambah dengan mengembalikan hak orang lain yang dirampas atau meminta kepada pemiliknya agar haknya dihalalkan atau dibebaskan. Jadi dosa yang keduanya adalah dosa besar. Adapun dosa besar dia tidak akan hilang dengan perbuatan-perbuatan amalan soleh. Dia mesti ada taubat diisytiharkan melalui lidah dia. Ya Allah, aku bertaubat dari apa dia perbuatan kita. Ya Allah, aku bersalah. Hati kita tahu apa yang kita sebut, Allah pun tahu. Ya Allah, aku melakukan begini dahulu. Bagi tahu Allah, dan syarat taubat kena penuhkan.
Yang dibahaskan bahawa syarat taubat itu ada 3. Di sini dituliskan, okey, poinkan kat situ. Pertama, ya, lihat adapun dosa besar tidak dapat dihapuskan melainkan dengan taubat nasuha yang mencakupi pertama menghentikan maksiat. Ya, jadi dia kena tinggalkan maksiat, dia tak boleh buat dah. Aku dah bertaubat, aku tinggalkan. Itu tanda dia taubat nasuha. Dia ada 70 dosa-dosa besar yang dituliskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Kabair. Tengok, banyak benda yang perlu kita tengok. Yang kedua, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Jadi dia kena bertekad, berazam, aku tak nak buat lagi. Dia datang ujian, ya, na'udzubillah, ya, dia terjebak lagi, cepat-cepat kembali. Ya. Tapi kalau dia berazam bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan bantu. Dan ketiga, dia menyesal terhadap apa yang terlanjur dilakukan. Dia menyesal apa yang telah dia buat dengan tak sengaja ke, dengan sengaja ke, dia menyesal. Tak sengaja tak apa lagi, tapi yang sengaja ni dia menyesal. Syarat mesti menyesal. Ya, menghentikan maksiat, lepas tu bertekad tak nak ulang lagi dan menyesal apa yang dia silap. Bukan gah. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah buat maksiat pada zaman muda kita, jangan cerita pada orang lain. Jangan cerita aku dulu gini. Jangan. Cukup kita dengan Allah. Allah dah sembunyikan rahsia itu pada kita, cukup. Biar kita dengan Allah. Okey, ini hubungan taubat kita dengan Allah. Taubat kita dengan manusia ditambahkan manakala maksiat yang ditaubati berhubung dengan hak-hak orang lain. Ya, hak-hak orang lain ini sama ada makanan, maruah dia, harta dia, ya, itu semua kena ambil kira. Di antara bab-bab yang begini kita mengatakan na'udzubillah min zalik, ya, di antara kita makan harta dia dengan cara yang tak betul. Satu. Dan kedua, na'udzubillah kalau berhubungan dengan masalah zina ataupun apa-apa semua tu. Yang ketiga, lepas tu hubungan maruah. Kita umpat, kita maki, kita ni. Ya. Subhanallah. Maka taubatnya ditambah dengan mengembalikan hak orang lain yang dirampas atau meminta kepada pemiliknya agar haknya dihalalkan atau dibebaskan. Yang dimaksudkan pertama, kalau bentuk makanan, harta ataupun apa juga yang berkaitan dengan harta, maka diminta bayar balik ataupun minta halal. Satu. Tak settle, takkan settle. Dan yang kedua, ini juga berkaitannya masalah orang yang berhutang ni, so tak nak bayar. Yang kedua, apa dia? Hendaklah dia bab maruah orang diumpat apa, kena minta maaf kalau benda tu dah tersebar. Kalau dia tersebar fitnah apa semua, maka kena minta maaf. Ya. Selain daripada tu dia kena berdoa untuk orang yang dia sebarkan fitnah atau diumpat tu sebagai sisi pengampunan. Kalau benda tu tidak tersebar, ada perbahasannya lagi. Tapi tak apa, kita tak nak bicara. Kita nak dia bertaubat. Yang ketiga, kalau bab yang menyebabkan kita inaya orang, ya, kena minta maaf. Ya, inaya yang bentuk bukan harta kehormatan dia apa semua, ya, di situ dia kena minta maaf. Ya, jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ya dalam pembelajaran kita hari ini kita menjadikan ianya sebagai satu peringatan Allah supaya kita sentiasa bersungguh-sungguh dalam siri untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga adab-adab kita, menjaga akhlak kita dan banyak kali bertaubat. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita sebagai hamba Allah yang terpilih. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri, dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang yang join sama dalam siri korban yang kita buatkan di sekolah saya juga di Mekah dan di Kamboja, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah terima amalan. Dan bagi mereka yang telah join tu, saya akan forward beberapa perkara lah sebagai menyambut 10 Zulhijjah ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.